Sebagai pengenalan, pasaran televisyen di Malaysia menjadi satu pasaran yang besar di mana pasaran ini amat berbeza daripada pasaran filem. Hal ini demikian kerana kemunculannya di Malaysia telah menjadikan peluang pasaran baru untuk pengeluaran syarikat-syarikat tempatan untuk menjual produk serta rancangan televisyen yang telah mereka hasilkan di pasaran. Namun tidak semua rangkaian televisyen adalah percuma di Malaysia ini yang terdiri daripada rangkaian televisyen media prima dan RTM. Terdapat juga satu rangkaian televisyen berbayar iaitu syarikat monopoli penyiaran satelit Astro. Astro telah menyiarkan lebih daripada 170 saluran televisyen dengan menyediakan peluang pasaran baharu melalui Astro-Ria, Astro Prima dan Astro Mustika. Selain itu, Astro juga telah menyediakan peluang pasaran untuk pengeluar untuk menyiarkan filem yang terbaru di pasaran yang baru saja ditayangkan di Pawagap melalui saluran bayar yang dinamakan Astro First. Walau bagaimanapun, pasaran yang dimiliki oleh Astro pada ketika ini akan menjadi sesuatu yang bukan lagi miliknya di masa akan datang. Biasanya dalam pasaran monopoli ini, sesebuah syarikat akan berusaha dengan sehabis mungkin bagi mengatur strategi untuk mengurangkan kos di pihak mereka dan memaksimumkan keuntungan sebanyak yang mungkin. Maka dengan itu, inilah perkara yang sedang dilakukan oleh Astro di mana syarikat ini dengan memaksimumkan keuntungan tanpa memberi perhatian akan kesan yang bakal dihadapi oleh pengguna. Isu berkaitan dengan yuran langganan telah ditingkatkan serta syarat langganan juga diperketatkan tanpa mengambil kira protes yang dilakukan oleh pengguna sedia ada. Pengguna tidak mempunyai pilihan melainkan menggunakan rangkaian televisyen Astro kerana syarikat ini telah menjadi satu-satunya rangkaian televisyen satelit yang telah dikendalikan sejak tahun 1996 dengan 62% isi rumah menggunakan Astro. Sejumlah 4.3 juta rakyat Malaysia telah menggunakan khidmat rangkaian Astro. Apabila sesebuah syarikat telah memonopoli sesebuah pasaran itu merupakan kelebihan bagi syarikat tersebut di mana pengguna amat bergantung pada sesuatu rangkaian itu. Bagi televisyen satelit berbayar, syarikat ini telah mempunyai pengguna sedia ada di mana Astro telah mempunyai kelebihan dari segi modal keupayaan untuk membeli atau menawarkan program televisyen dari luar negara. Perkara ini merupakan satu kelebihan yang paling kuat bagi Astro. Sememangnya Astro mempunyai persaingan dari syarikat lain yang mempunyai rangkaian berbayar lain tetapi kurang daya saing dalam tawaran program daripada pihak tersebut dan menjadikan Astro sebagai satu pasaran monopoli bagi rangkaian televisyen. Sebagai contoh, kekuatan Astro ialah apabila syarikat ini mampu untuk memonopoli program sukan yang telah menimbulkan isu di mana jaminan kontrak untuk pemodehan program sukan selama beberapa tahun dan sekaligus telah menyebabkan Astro meningkatkan yuran langganan pada tahun 2011. Pada tahun 2013, yuran langganan terus meningkat apabila pakej Astro Sport naik sebanyak RM8. Dibuktikan lagi apabila langganan bayaran dinaikkan lagi RM2 dalam pakej utama rangkaian televisyen tersebut. Akibat daripada kenaikan harga bil yang dihadapi oleh pengguna ini telah menyebabkan berlakunya peralihan di mana kebarangkalian kemunculan syarikat rangkaian televisyen yang lain akan muncul dalam pasaran di masa akan datang. Bagi memenuhi perubahan permintaan pengguna rakyat Malaysia dalam sistem rangkaian televisyen yang baru. Oleh yang demikian, pada ketika itu, Astro bukan lagi monopoli rangkaian televisyen utama di Malaysia. Idea dan andaian satu. Kemungkinan Astro bukan lagi pasaran monopoli rangkaian televisyen berlaku disebabkan wujudnya syarikat rangkaian penyiaran televisyen satelit baru yang telah meningkatkan pasaran persaingan. Setelah lebih 20 tahun syarikat rangkaian televisyen berbayar ini beroperasi, lesen penyiaran satelit hanya dipegang oleh Astro sehingga tahun 2020 saja di mana lesen tersebut akan turut sama diberikan kepada pihak kerajaan kepada 4 lagi syarikat penyiaran satelit yang baru. Hal ini telah dibentangkan di Parlimen selepas beberapa isu telah ditimbulkan oleh ahli Parlimen Lenggong, Syamsul Anwar Nasarah menurut Harian Metro berkenaan dengan tindakan kerajaan untuk menghentikan monopoli Astro. Pernyataan tersebut telah pun dijawab oleh Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Encik Idin Shazili mengatakan bahawa lesen telah diluluskan
lesen penyiaran satelit kepada 4 syarikat rangkaian televisyen yang lain dan sekaligus menjelaskan bahawa Astro bukan lagi pemegang hak eksekutif penyiaran satelit di Malaysia. Adakah persaingan meningkat apabila wujud syarikat-syarikat rangkaian televisyen yang baru di pasaran? Monopoli Astro dijangka bakal dipecahkan kepada 4 syarikat yang telah dibenarkan memberi perkhidmatan penyiaran televisyen melalui platform satelit yang terdiri daripada Ansar Broadcast Sdn Bhd, Jaringan Mega Sdn Bhd, Smart Digital International Malaysia Sdn Bhd dan High End Net Sdn Bhd. Selain daripada itu, KKMM telah mengeluarkan lesen penyedia servis kandungan aplikasi CASP kepada 35 lagi syarikat yang menyediakan servis penyiaran kandungan melalui pelbagai platform selain daripada satelit. Contohnya, melalui penyiaran percuma, FTA, Internet Protocol TV, IPTV dan penyiaran TV Terrestrial Digital DTTV Arif 2000. Selain penawaran tempat penyiaran dan syarikat-syarikat yang lain ini, pengguna televisyen mempunyai lebih banyak pilihan melalui beberapa aplikasi penstriman lain seperti Tonton, iFlix dan Netflix. Perkara ini dilihat lebih menarik apabila persaingan antara syarikat-syarikat ini dan Astro akan berlaku bagi menambah hati para pengguna. Keputusan 1. Kewujudan penyiaran satelit yang baharu. Hak platform penyiaran sahaja tidak akan menjamin kelangsungan sesebuah syarikat penyiaran, tetapi kandungan disediakan kepada para pelanggan adalah yang terpenting untuk menarik lebih ramai pelanggan. Pengguna beranggapan bahawa penyiaran televisyen merupakan satu keperluan dan pelengkap hidup mereka kerana siaran-siaran yang ditayangkan kepada mereka dapat memberi hiburan. Astro bukan lagi menjadi pasaran monopoli dalam pasaran ini apabila lesen penyiaran telah dibahagi kepada 4 syarikat yang lain. Berdasarkan Raja 1.0 menunjukkan bahawa mana-mana syarikat di bawah pasaran persaingan sempurna pada suatu hari nanti yang bakal terjadi pada Astro ini sudah tidak mampu untuk menentukan tingkat harga, maka syarikat akan menerima harga yang telah ditetapkan oleh pasaran dengan cara interaksi antara permintaan dan penawaran dalam pasaran. Keluk permintaan firma dan industri dalam pasaran persaingan sempurna seperti di Raja yang berikut. 5.0 cadangan 5.1 cadangan 1 kewujudan penyiaran satelit yang baharu. Menurut Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasara dalam bernama 2018 menyatakan bahawa dengan wujudnya penawaran rangkaian televisyen yang lain ini, rakyat akan mempunyai lebih banyak pilihan untuk menikmati kandungan dan membandingkan syarikat penyiaran manakah yang menawarkan platform yang terbaik buat mereka. Dengan keperluan dan permintaan oleh para pengguna untuk mendapatkan siaran secara percuma dan tanpa langganan ini akan membantu rakyat sedikit sebanyak dengan wujudnya 4 syarikat penyiaran televisyen yang baharu ini. Sekaligus menjadikan Astro bukan lagi monopoli dalam pasaran ini kerana servis yang diberikan oleh Astro pengguna dikatakan semakin hari semakin teruk. Seperti apa yang telah dilakukan di India di mana syarikat penyiaran televisyen mereka telah menawarkan 155 saluran dengan harga serendah ringgit Malaysia RM9.17 yang mana hal ini dapat jauh berbeza dengan apa yang dilakukan oleh Astro. Idea dan andaian kedua, berkemungkinan Astro bukan lagi pasaran monopoli rangkaian televisyen disebabkan kenaikan tarif bil penyiaran. Rakyat Malaysia terpaksa akur dengan tindakan yang telah dilakukan oleh sebuah syarikat rangkaian penyiaran televisyen berbayar di atas setelah sekian lama. Rakyat berkemungkinan tidak mempunyai pilihan lain dalam melayari mana-mana program rangkaian yang ditayangkan seandainya pengguna tidak melanggan siaran berbayar itu dan tidak menggunakan penggunaan antena pada masa kini. Peningkatan tarif bil Astro tahun demi tahun disifatkan amat membebankan pengguna di mana mereka beranggapan kenaikan harga amatlah tidak relevan. Justru cadangan daripada kami, kenaikan tarif bil tidak menjadi satu masalah yang besar jika Astro melakukan sedikit penambahbaikan seperti apa yang diminta oleh para pengguna dengan cara mengurangkan kekerapan periklanan dan durasinya, serta menyiarkan rancangan yang lebih banyak dan menarik serta tanpa gangguan sekiranya berlaku hari hujan. Terima kasih. Namun, apabila Astro melakukan diskriminasi harga kepada pengguna mega kumpulan seperti dalam Rajah 2, di mana kumpulan X dan kumpulan Y membayar jumlah harga yang berbeza, di mana kumpulan X adalah sebanyak RM500, manakala kumpulan Y adalah RM300. Oleh itu, keuntungan yang diperoleh oleh Astro adalah sebanyak RM800
RM100. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Afandi bin Yaakob, nombor matrik 289088, akan membentangkan berkenaan kenaikan tarif bil. Berdasarkan Rajah 2.0, Rajah tersebut menunjukkan bahawa seandainya Astro tidak melakukan diskriminasi harga dan menggunakan bayaran yang sama sebanyak RM60 untuk setiap sesuatu pakej kepada pengguna, misalnya seramai 10 orang pengguna, maka hasilnya akan menjadi sebanyak RM600. Cadangan 2, kenaikan tarif bil. Seperti yang dilakukan oleh Astro, mereka telah melakukan diskriminasi harga terhadap para penggunanya, di mana sewaktu Piala Dunia tahun lalu telah berlaku kenaikan tarif bil Astro para pengguna disebabkan siaran yang bakal ditayangkan. Kenaikan tarif bil yang dilakukan oleh Astro membuatkan rakyat berasa terbeban, di mana tiada penambahbaikan yang dilakukan. Sebagai contoh, gangguan siaran akan tetap berlaku jika berlakunya hujan di setengah kawasan dan membuatkan pengguna tidak dapat menikmati siaran dengan jelas pada waktu hujan. Kenaikan tarif bil tidak menjadi satu masalah yang besar jika Astro melakukan sedikit penambahbaikan ataupun perubahan seperti apa yang diminta oleh para pengguna dengan cara mengurangkan kekerapan iklan dan durasinya, menyiarkan siaran dan rancangan yang lebih banyak dan menarik tanpa mengulangi secara kerap. Idea dan andaian kedua, berkemungkinan Astro bukan lagi pasaran monopoli rangkaian televisyen disebabkan kenaikan tarif bil penyiaran. Rakyat Malaysia terpaksa akur dengan tindakan yang telah dilakukan oleh sebuah syarikat rangkaian penyiaran televisyen berbayar di atas setelah sekian lama. Rakyat berkemungkinan tidak mempunyai pilihan lain dalam melayari mana-mana program rangkaian yang ditayangkan seandainya pengguna tidak melanggan siaran berbayar itu dan tidak menggunakan penggunaan antena pada masa kini. Peningkatan tarif bil Astro tahun demi tahun disifatkan amat membebankan pengguna di mana mereka beranggapan kenaikan harga amatlah tidak relevan. Isu ketiga, mengapakah permintaan daripada pengguna berubah dan menjadikan pasaran monopoli penyiaran berakhir? Permintaan daripada pengguna mula berubah akibat daripada permasalahan yang sama yang kerap kali timbul daripada pihak Astro. Misalnya, hanya pelanggan Astro sahaja yang boleh menyaksikan Piala Dunia, Liga Inggeris, malah perlawanan bola sepak persahabatan antara Malaysia dan kelab ternama. Jika dilihat, sebenarnya syarikat rangkaian televisyen percuma juga mampu untuk menyiarkan perkara yang sama di atas. Peruntukan setiap tahun adalah tinggi kepada mereka. Keputusan 3. Perubahan permintaan terhadap penyiaran. Astro mengalami kerugian yang akan tinggi disebabkan kurang langganan daripada pengguna selepas tamatnya Piala Dunia. Penyusutan keuntungan yang dihadapi oleh Astro memberi satu tamparan yang besar di mana pengecutan keuntungan adalah setinggi 94%. Jika syarikat monopoli mengalami kerugian jangka pendek seperti dalam Rajah 3.0 ini, hal ini akan membuatkan penyesuaian ke atas saiz logi yang sekurang-kurangnya mendatangkan untuk normal dalam jangka panjang di mana dengan cara memenuhi permintaan para pengguna selepas kenaikan tarif bil yang telah dilakukan. Jika perkara ini tidak diatasi, syarikat rangkaian televisyen ini perlu menutup operasinya. 5.3 Hasil 3, perubahan permintaan terhadap penyiaran. Kebergantungan Astro terhadap pendapatan daripada siaran sukan amatlah tinggi. Selain daripada siaran sukan, siaran filem Inggeris juga menjadi kegemaran para pengguna Astro di mana mereka boleh menikmati setiap filem yang mereka gemari melalui siaran tersebut. Namun, apa yang menyebabkan pengguna berubah permintaan terhadap Astro apabila mendapati filem Inggeris yang ditayangkan juga adalah berulang dan pengguna menggunakan platform lain untuk menonton apa yang diminati. Kesimpulan, walaupun Astro merupakan syarikat pasaran monopoli bagi rangkaian televisyen di Malaysia, namun tidak mustahil untuk syarikat ini tidak menjadi monopoli lagi kerana beberapa faktor yang membuatkan mereka hilang kepercayaan daripada pengguna-pengguna.
Kebarangkalian Astro bukan lagi pasaran monopoli di Malaysia disebabkan oleh munculnya syarikat-syarikat yang baru di pasaran yang mana kerajaan telah pun memberi kelulusan lesen penyiaran televisyen kepada 4 buah syarikat yang lain untuk turut bersaing dengan Astro di dalam pasaran. Kemunculan syarikat baru sedikit sebanyak mampu untuk memberi persaingan kepada Astro dan sekaligus membuatkan rakyat Malaysia mempunyai lebih banyak pilihan siaran yang mereka mahu dan juga tonton. Terima kasih.